Salam sejahtera. Ini keputusan pilihan raya negeri Johor kemarin berdasar kepada jumlah undi yang diperolehi. Barisan Nasional mendapat 2/3 dari jumlah undi. Iaitu bukan saja mereka menang 2/3 dari kerusi, tapi 2/3 dari undi juga. UMNO mendapat lebih dari separuh dari undi, iaitu 56.6% ataupun 57%. DAP yang kedua, DAP dapat 23.3%, iaitu hampir 1/4 dari undi. Bermaknanya undi Cina lah tu. MCA juga dapat 5.4 dan mereka menang 4 kerusi tu. MIC dapat 4.2 dan mereka menang 3 kerusi. Boleh dikatakan in the present sentiments tu impressive lah tu. MIC, MCA tu have come back. Dan bukan lagi macam orang kata MCA, MIC sudah parti yang terkubur. Yang terkubur tu gerakan, mereka dapat kosong. Muda, parti Syed Saddiq, kita ingat mereka tak boleh dapat satu undi pun. Mereka dapat 3.4%. Bersatu turun 2.7%. Bersatu tu sepatutnya dapat lebih. Oleh kerana Johor ni boleh katakan kubu, the fortress for Muhyiddin Yassin. Tapi nampaknya mereka tak boleh lawan MCA, MIC muda pun. Boleh dapat lebih dari Bersatu. PKR, ini teruk sekali. PKR dapat 1.4% saja. Amanah 1.3%. PKR dengan Amanah lebih kurang samalah taraf mereka tu. The same standard lah. Yang teruk sekali PAS. PAS dapat 1.1%. Boleh katakan PAS got last lah. Dari segi jumlah undi, walaupun PAS menang satu kerusi, tapi satu kerusi ni is a new seat. The old seat yang dia menang tahun 2018, dia kalah, dia dapat kerusi baru. Tapi okey lah, kerusi is one thing. There are many factors why you get the seat. Oleh kerana pertandingan 4 penjuru, 5 penjuru, di mana misalnya ada yang kerusi UMNO menang, 3 kalau tak salah, di mana mereka dapat 40% lebih sahaja. So, yang sebenarnya mereka taklah menang lebih dari separuh, tapi menang kerana ramai sangat yang bertanding. So, anyway, hari ni saya nak cerita tentang PAS, bukan tentang UMNO. UMNO kita dan barisan kita boleh congratulate, tahniah. They have proven what they said, iaitu the blue wave, gelombang biru sudah kembali. Dan kalau kita, it's not a flash in the pan. Kalau kata di Melaka, saya kata tunggu dulu. Melaka is Melaka. Kita tengok dulu. Jadi nampaknya Melaka diikuti dengan Johor dan mereka mungkin selepas ni Kedah. Kedah ni bergantung kepada the Mahathir factor. Tapi memandang kepada prestasi di Johor, mungkin di Kedah pun susah pejuang dan parti-parti lain nak menang. It's going to be, saya rasa lah, Kedah is going to be Barisan, Pakatan dan PAS. So the issue is hari ni PAS. Memandang kepada prestasi PAS beberapa tahun ini, is PAS ready to be a national party? PAS sudah bersedia ke nak menjadi parti nasional? Ini harapan kita tahun 80-an. In fact, tahun 80-an lagi, 40 tahun dulu, kita sudah duduk bersama pemimpin PAS dan berkata, PAS ni tak boleh nak remain parti kampung selama-lamanya. Kenalah keluar dari kampung, masuk bandar. Mula itulah kita jemput Ustaz Haji Hadi untuk pergi ke Kuala Lumpur, untuk pergi ke Selangor, untuk berceramah. First time. Dan Haji Hadi mula mengembangkan PAS di Masjid
Mujahidin di Damansara. That was the first stepping stone for PAS. Di Masjid Mujahidin Damansara, Hadi dijemput berceramah, dan dari Masjid Mujahidin tu spread out to the rest of Selangor. Dan nampaknya sambutan orang Melayu, orang Islam terhadap Haji Hadi ni bagus. He was very well received in Selangor. So we were confident lah 40 tahun dulu that PAS is ready for national politics. Tapi lihat kepada perkembangan dan statistik yang saya duk baca tadi ni, PAS may not be ready for national politics. Dan yang PAS duduk dalam kerajaan pusat ni oleh kerana parti-parti lain terdesak. Apabila UMNO rasa mereka boleh menang pilihan raya, mereka tidak tengok langsung kepada PAS. They don't even look at PAS. Tapi apabila mereka kalah dalam pilihan raya, mereka cari PAS. Jemput PAS menjadi rakan mereka, become my friend to form a government. Sama macam Bersatu. Apabila mereka nak bentuk kerajaan, juga mereka akan berkawan dengan PAS. So it looks like PAS ni is the bitch. Is the bitch of everyone else. When I'm in trouble, let's look for PAS. When I'm okay, screw PAS. PAS can go to hell. Ini nampaknya sikap. Tapi PAS ni dia terima peranan sebagai bitch. Bitch kepada semua orang lain. Jadi PAS ni kenalah ada maruah, must have some dignity. And nampaknya sekiranya they are strong, they are okay, they are not going to look at PAS. They're not going to ask PAS to become partner. Dia orang cuma nak menunggang saja. Want to ride PAS. Dia tunggang PAS apabila mereka terdesak, dan dia tendang PAS apabila mereka okey. Ini keperanan politik PAS. What is the objective of PAS? Apa matlamat PAS? PAS ni nak jadi parti yang kembangkan Islam, atau PAS nak jadi parti yang membantu orang lain memerintah? Dan bukan semua orang yang memerintah tu betul. Bukan semua orang yang memerintah tu orang yang mengikuti Islam. Banyak juga orang yang memerintah ni orang munafik, orang syirik. Tapi kita bantu dia memerintah, bantu mereka menjadi kerajaan. So this is the problem. PAS kena kaji balik peranan dia di dalam tu. Dan saya rasa Johor semalam dan beberapa pilihan raya negeri, baik Melaka, baik Sarawak, baik Sabah, telah membuktikan yang PAS susah nak main peranan di dalam politik nasional ataupun di dalam politik negeri-negeri lain. Lebih baik PAS kembali ke peranan asal mereka 40 tahun dulu, sebelum tahun 80-an, dan become a big fish in a small pond rather than a small fish in a big pond. Small fish in a big pond ni biasa kena makan ikan besar, makan ikan kecil. Better to be a big fish in a small pond, iaitu PAS has got to be a party of the Malay heartland. Sekali lagi, PAS kuat di Kelantan, PAS kuat di Terengganu, dan kemungkinan boleh kuat juga di Kedah, or maybe even Perlis. Boleh kita katakan the original unfederated Malay states. The unfederated Malay states of Perlis, Kedah, Terengganu, Kelantan. Dan kalau PAS fokus atau concentrate kepada 4 negeri ini and make sure that they can win, dan di mana mereka telah pun win, they can retain these 4 states. Be a regional party. Macam DAP, mereka kuat di Penang. Dan taklah DAP ni akan jadi maknanya kerajaan Kelantan, kerajaan Pahang dan sebagainya. They know their strength is in Penang, they focus di Penang. Dan kalau dia tak boleh nak form the government ataupun memerintah di negeri lain pun tak apa. It's macam di UK ni, the Scottish Nationalist Party. Scottish Nationalist Party ni dia orang
kuat dekat Scotland. Luar Scotland dia orang tak ada lah nak buang masa. Mana kalau SNP ni nak memerintah di misalnya Manchester ke Liverpool, mustahil. So they don't waste their time. Focus on Scotland, be the number one party in Scotland, memerintah Scotland cukup. Biarlah England, Ireland, Wales ni orang lain memerintah sebab memang kita tak boleh. PAS has got to be a Muslim party or Islamic party in Islamic states. Dan di Islamic state ni Terengganu, Kelantan, Perlis dan Kedah. Dan jangan lupa, kalau punlah UMNO nak bekerjasama dengan PAS, katalah di negeri-negeri lain, UMNO bersetuju kita akan bekerjasama, kita akan berpakat dengan PAS untuk pilihan raya. Kat Terengganu, no. UMNO Terengganu has made it very clear. Kalau pusat, kalau Selangor, kalau Kedah atau negeri lain nak berpakat dengan PAS, nak kerjasama dengan PAS, carry on. Di Terengganu, kita tidak akan bekerjasama atau berpakat dengan PAS. Dengan Terengganu, kita akan lawan PAS. Itu UMNO Terengganu dah warning dah. Di Terengganu, UMNO akan lawan PAS dan kalau boleh, UMNO nak hapuskan PAS kat Terengganu, biar PAS tak dapat satu kerusi pun. Not even one seat. 0 seat. So, mereka sudah bersumpah. Mereka sudah berjanji. Mereka akan matikan PAS dan kuburkan PAS di Terengganu. That's UMNO punya pledge. So, kalau Pahang ke mana-mana negeri lain UMNO nak kerja dengan PAS, Selangor ke, it's okay. You do it. Kita tak. So, PAS kena defend Terengganu. Terengganu is very important. So, kalau PAS ni duduk nak cuba dapat satu kerusi dekat Sabah, satu kerusi dekat Sarawak, satu kerusi dekat Johor, satu kerusi dekat Melaka, satu kerusi dekat Selangor. All over the country, you nak satu kerusi di sini, satu kerusi di situ. Dan dekat Terengganu, you dibunuh dan dikubur. Jadi apa? What's the point of one seat in Johor? Apabila UMNO tengok muka you pun, muak. UMNO rasa nak ludah muka you. Tapi you masih nak pegang satu kerusi, duduk di situ. Macam orang bodoh. Kat Terengganu tu, negeri yang you memerintah, you kalah. You dibunuh. So, go back to Terengganu. Fokus Terengganu, fokus Kelantan, fokus kat Kedah dan Perlis. Win those states ataupun Terengganu, Kelantan tu. Make sure you don't lose those states. Dan Kedah ni, kalau berlaku, pilihan raya negeri Kedah. Dan kalau blue wave ni, gelombang biru ni, yang di South Malaysia ni, naik kepada North Malaysia, mungkin PAS pun akan hapus kat Kedah. So at the end of the day, PAS akan kembali ke asal, iaitu PAS is only in Kelantan, that's it. Outside Kelantan, there's no such thing as PAS. Itu ke wawasan pemimpin-pemimpin PAS? Tak kisahlah siapa. Baik Tok Guru, baik Tuan Ibrahim, siapa sekalipun. I think look in the mirror, wake up to reality, do a reality check. You are not wanted outside the Muslim states. You are not wanted outside the Malay heartland. Nobody wants you, but they will use you. Kalau mereka terdesak, mereka tersepit, mereka akan panggil awak untuk bantu. Tapi apabila mereka kuat, mereka akan tendang awak keluar. That is the fate and future of PAS. Let's be realistic. PAS is very strong as a small fish in a big fish in a small pond. Don't try to be a small fish in a big pond. You will get eaten. Dan sekiranya pilihan raya umum PRU 15 ni, PAS masih bercita-cita nak menjadi kerajaan pusat, bercita-cita nak menjadi kerajaan Selangor, kerajaan Perak, kerajaan Pahang dan sebagainya, I think it's a dream that can never come true. And the most important thing for PAS is keep what you have. Save what you have. Selamatkan apa yang ada daripada kita kejar apa yang belum ada dan tidak boleh ada. Dan yang kita kejar tak dapat, yang kita ada pun
terlepas. Assalamualaikum.